Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ustaz Al-Imam Al-Qushairi menceritakan kisah awal perjalanan sufinya. Dia mengatakan, ketika di awal perjumpaan saya dengan Ustaz Abu Ali Daqqaq, beliau mengikat saya dalam suatu majlis, suatu acara di majlis ta'lim di Masjid Maturras. Saya minta izin untuk keluar sebentar ke Kota Nasa dan beliau mengizinkan. Kemudian saya berjalan bersamanya. Di tengah jalan menuju majlis ta'lim, hati saya berbisik, sekiranya beliau mau menggantikan saya di majlis saya selama saya tidak ada. Belum selesai hati saya bicara, Ustaz Abu Al-Daqqaq mengatakan pada saya akan menggantikanmu selama kamu tidak ada. Kemudian kami berjalan, hati saya kembali berbisik, seandainya beliau sakit, yang membuatkan kesulitan untuk menggantikan saya selama 2 hari dalam seminggu, atau paling tidak sehari seminggu. Tiba-tiba beliau menoleh kepada saya dan mengatakan, jika tidak mungkin menggantikan kamu 2 hari seminggu, paling tidak saya akan menggantikan kamu seminggu sekali. Kami kembali melanjutkan perjalanan dan ketika saya berbisik lagi dengan hal yang lain, beliau juga menoleh dan memberitahu kepada saya apa yang terlintas dalam hati saya. Syah Al-Karmani yang terkenal sebagai seorang ulama yang memiliki ketajaman firasat mengatakan, barang siapa yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram, mencegah dirinya dari syahwat, menetapi batinnya dengan keabadian perasaan diawasi Allah, meneguhkan zahirnya untuk tetap mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membiasakan makan halal, maka firasatnya tidak mungkin salah. Abu Husain An-Nuri pernah ditanya, dari mana firasat orang-orang yang ahli firasat itu lahir? Dari firman Allah Ta'ala, wa nafaqtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan ruh ke dalamnya. Barang siapa cahayanya lebih sempurna, maka kesaksian hukumnya lebih tepat. Hukumnya dengan penglihatan firasatnya lebih benar. Mengapa kamu tidak melihat bagaimana peniupan roh itu menyebabkan keharusan sujud kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika aku menyempurnakan ciptaannya, aku tiupkan ruh ke dalamnya, maka mereka tertiarap sujud kepadanya, ini menghormatinya. Ustaz Syekh berkata, tafsiran berikut ini dari Abu Husain An-Nuri yang menerangkan bahawa ayat tersebut mengandung kesamaran pengertian dengan penyebutan peniupan ruh, bukan pembenaran seseorang yang mengatakan dengan pijakan kaki ruh, dan tidak sebagaimana roh yang menyinari hati orang-orang yang lemah. Jika benar baginya peniupan, penyambungan dan pemisahan, maka dia adalah orang yang menerima pengaruh dan perubahan. Itulah di antara beberapa ketinggian sesuatu yang baru. Allah telah mengkhususkan orang-orang mukmin dengan penglihatan dan cahaya yang dengannya mereka berfirasat. Pada hakikat hal ini merupakan pengetahuan yang didasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yanzuru binurillah."
Sesungguhnya dia, yakni orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Artinya dengan ilmu dan penglihatan yang dikhususkan Allah kepadanya. Dia diistimewakan Allah dengan kedua anugerah tersebut dan dipisahkan dari yang bukan bentuk-bentuknya. Penamaan ilmu dan penglihatan dengan cahaya Allah adalah bukan sesuatu yang diada-adakan. Sebab demikian itu tidak dijauhkan dengan peniupan, kerana maksud dari ayat tersebut adalah penciptaan. Husain bin Mansur mengatakan, orang yang punya firasat adalah orang yang menembakkan kebenaran, yang menyatakan kebenaran dengan lemparan pertama menuju sasaran yang tepat. Dia tidak condong pada penafsiran, sangkaan dan dugaan. Dikatakan, firasat pada murid masih dalam tahap persangkaan yang mengharuskan pada tataran pemastian. Sedangkan firasat pada ahli makrifat berada pada tataran, pada hakikat pemastian yang mengharuskan pada tataran kepastian. Ahmad bin Asim al-Antaki mengatakan, jika kalian duduk bersama ahli kebenaran, ini ahli firasat, maka duduklah dengan kebenaran. Kerana mereka adalah para jasus, para pengintip hati. Mereka dapat memasuki hati kalian dan keluar dari hati kalian tanpa kalian rasa. Abu Ja'far al-Haddad mengatakan, firasat adalah awal bisikan hati dengan tanpa penentangan. Jika timbul penentangan dari jenisnya, maka dia adalah sekadar lintasan dan bisikan nafsu. Muslimin dan muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, masih bicara tentang ilmu firasat. Satu ilmu yang merupakan cahaya yang Allah campakkan dalam hati orang beriman. Untuk mereka melihat batinnya sebagaimana mereka melihat zahirnya. Untuk menjadikan pandangan ini sebagai pandangan yang mendidik, pandangan pengawasan, dan pandangan yang mentarbiah, serta pandangan yang menyebabkan mereka dekat dengan Allah SWT. Kita sudah jelaskan bahawa firasat bukanlah ramalan, bukanlah sangkaan, bukanlah tekaan. Kerana yang teka, dia akan teka beberapa kali. Yang menyangka, dia tidak pasti. Tapi firasat adalah satu ilmu yang pasti. Punya keyakinan tersendiri. Tanpa alamat, bukan tanpa pengalaman. Ia datang sebagai satu anugerah Allah SWT. Sebagai tingkatan ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am ayat 22 dengan firman-Nya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijin minha. Tidakkah engkau melihat orang yang sudah pun mati, lalu kami hidupkannya dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di kalangan manusia. Apakah sama keadaannya dengan orang yang berterusan dalam kegelapan yang tidak mampu keluar daripadanya? Maksudnya, ada orang yang asalnya hatinya mati. Kerana dia mengingati Allah dan kembali pada Allah, maka Allah jadikan hatinya hidup dan menjadikan pada hatinya cahaya. Maka dengan cahaya inilah dia bergaul dengan manusia. Artinya dia tidak akan tergelincir walau dia bergaul dengan manusia. Dia tidak menerima perubahan manusia, sikap manusia, watak manusia. Dia berada pada wataknya tersendiri, seperti ikan yang berada dalam lautan. Dia tidak dipengaruhi dengan kotornya air laut, tidak juga masinnya air laut. Dia datang dengan kesegaran tersendiri. Dia dimasak, manis rasanya, segar rasanya. Walaupun pada air yang kotor. Kerana apa? Dia ada kejatian dirinya. Maka ahli firasat, bila mana dia duduk dalam mana-mana bi'ah, suasana, environment, dia tidak berubah. Dan dia tak akan ditaksir, tidak terkesan dengan apa yang berada sekelilingnya. Kerana dia berjalan dengan cahaya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bergerak dalam masyarakat jahiliah. Dan demikian Rasulullah mendidik para sahabat. Mereka bergerak dalam masyarakat jahiliah, mereka mengislamkannya. Bukan mereka terpengaruh, bukan mereka mempengaruhi. Maka ini kekuatan ahli firasat. Maka ahli firasat, bagaimana yang kita jelaskan,
bahawa apa yang datang itu adalah tingkatan keimanan mereka pada Allah. Dan apa yang cuba mereka beritahu untuk mengangkat keimanan, kemuliaan keimanan. Syekh Abdul Qasim, dia cerita pengalaman dia dengan gurunya Abu Ali Daqqaq, sekaligus mertua dia. Sebab bila beliau nak belajar dengan Abu Ali Daqqaq, maka Abu Ali Daqqaq tidak mengizinkan dia belajar, sehingga dia kemaskini dulu ilmu syariatnya. Belajar fiqh dulu, belajar tafsir dulu, belajar hadis dulu, kemudian datang ke sini. Maka dia mempelajari semuanya sebagaimana pesan Abu Ali Daqqaq, sehingga dia mengahwini anaknya, anak perempuan, dan mula melazimi Abu Ali Daqqaq dan mempelajari kesufian, mendidik hati. Di mana Abdul Qasim Qushayri dia ada halaqah ilmunya tersendiri. Kerana Syekh Abu Ali Daqqaq mensyaratkan padanya, walaupun dia belajar dengan Abu Ali Daqqaq, dia tak boleh tinggal majlis ilmu dia. Dia kena mengajar macam biasa. Belajar tidak menghalang dia mengajar. Jangan kerana kamu nak belajar dengan aku, kamu tinggalkan majlis-majlis ta'lim, jadi pengajian kamu. Akhir satu hari, kata Abu Qasim Qushayri, saya nak pergi ke satu tempat di Nasa. Nasa satu kawasan di Iran, berdekatan ataupun dalam kawasan Naisabur. Lalu dia minta izin gurunya. Dan ini adab seorang murid dengan guru. Bila mana nak bermusafir, mereka minta izin untuk mendapat doa, bimbingan, atau ada apa-apa yang mereka nak sampaikan. Lalu kata Abdul Qasim Qushayri, tu guru saya nak pergi ke Nasa, ada hajat. Tapi dalam hatinya, dia sayang dengan majlis ilmu dia. Dia mengharap ada yang menggantikan. Dan dia mengharap yang gantinya ialah tok guru dia, Abu Ali Daqqaq. Dia berkata dalam hati, kalau guru aku boleh ganti. Tiba-tiba Abu Ali Daqqaq berkata, majlis ilmu kamu jangan bimbang, aku ganti. Kata Abu Qasim, aku ni bercakap dalam hati. Syekh jawab pada zahir. Dan aku berbisik lagi, Syekh ni kan dah tua, tak sihat badan. Tak apalah kalau tak boleh ganti tiap-tiap hari pun, ganti 2 kali seminggu ke, sekali seminggu. Tiba-tiba Syekh berkata, saya kalau tak boleh ganti tiap-tiap hari, mungkin 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Maka ini menimbulkan kecengangan ataupun keheranan. Abdul Qasim Qushayri, kemudian dia kata lagi dalam hati dia. Setiap kali dia berkata dalam hati, maka Syekhnya menjawab secara zahir. Maka di sini namanya ilmu firasat. Artinya, kadang-kadang kita lihat, bila orang-orang yang Allah Ta'ala berikan firasat ini, maka dia akan menzahirkan akhlaknya zahir dan batin. Kadang-kadang kita dalam bermuamalah dengan manusia, kita berdasarkan zahir akhlak mereka. Zahir akhlak, contoh kita tanya, nak tak ni, saya nak order awak nasi ayam special. Kalau dia tak apa, saya dah kenyang. Itu mulut dia, hati dia, kalau boleh 2 pinggang. Dia. Maka kita pun muamalah dengan zahir, dia kata tak nak, sudah. Tapi kalau orang tu punya nilai akhlak yang mulia, dia akan faham orang tu lebih pada tu. Dia tak akan memahami dengan orang tu kata nak atau tak nak. Tapi dia melihat keperluan orang tu. Dia pun kata ni, mungkuhlah sikit buat balik isteri. Tak apa. Isteri dia dah masak. Dan hati, elok juga kalau boleh, dengan anak-anak sekali. 4 bungkus. Maka orang yang bermuamalah dengan dia, dia faham benda tu. Wa'imah dia memahaminya dengan asas akhlak dia. Kerana menolak satu bukan maksud kita kalau muamalah dengan orang, bila orang tu tolak, tak nak. Bukan maksud dia tak nak. Akhlak mulia kita yang akan memutuskan nak bagi atau tidak. Dia dah tunjuk akhlak dia, dia tak nak. Itu akhlak dia. Tidak mau menyusahkan orang. Tak nak bebankan orang. Kadang-kadang dia pergi rumah kita, kita pun kata, saya buat air, tak payah. Kita orang pun dah minum. Kita orang pun dah makan. Itu akhlak dia, tak nak menyusahkan tuan rumah. Mana akhlak kita pula? Dah ustaz dia cakap tak nak, kita jenis jujur betul-betul. Tak angkat. Kawan tu dah hati, kalau lah dia dapat angkat fresh orange ke, mati. Ada menu punya, menu special. Kalau boleh angkat nasi sekali. Maka saya katakan orang ni dia tunjuk akhlak, dia tak nak nyusahkan tuan rumah. Maka tuan rumah tunjuklah akhlak dia. Sadar dia tak nak, betul dia tak nak, dia awak belum tunjuk akhlak awak.
Dia kata saya nak buat air, tapi dah kenyang. Kita buat juga air. Buat air, rupanya nambah juga dia. Dia tahu, dia bercakap demikian kerana akhlak dia. Kita pun angkat pula makanan, tambah lagi dia. Kita pula bungkus dia pun cerita kat kita, isteri saya suka sungguh makanan tu yang awak bagi bungkus tu. Lihat bagaimana setiap orang akan berlawan akhlak dia. Tunjuk. Maka ahli firasat, mereka bermuamalah dengan manusia tanpa ragu-ragu. Sebab mereka bukan menebak, meneka. Mereka tak teka. Kerana kebiasaan takwa mereka, kebiasaan ketaatan mereka pada Allah menjadikan mereka bertindak demikian. Akhirnya apa yang mereka buat seperti menjawab persoalan, bukan menjawab tujuan dan niat seseorang. Niat seseorang. Di sini kita lihat bagaimana firasat ini berfungsi. Syah Karmani ataupun disebut Syah Kirmani. Dan nama sebenarnya Syah bin Syuja' Al-Karmani, seorang anak raja. Anak raja, orang kaya. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia berubah. 360 darjah. Memilih untuk menjadi orang yang soleh. Dia dah dengan dilimpahi kekayaan. Dilimpahi dengan segala apa yang dia nak. Min abna'il muluk yang hebat. Tapi Syah Karmani, itu ulama yang sekitar tahun 300 Hijriah ataupun 300 Hijriah lebih. Maka beliau mula melalui suatu proses. Menjadi orang yang baik, mendidik orang. Bukan lagi berseronok dengan kemewahan. Maka beliau dianggap oleh ulama antara yang punya firasat paling tajam. Tapi secara umumnya, manusia paling tinggi firasat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu ta'ala. Ini yang paling atas sekali. Disebut firasat. Sebab dia antara imam yang paling kuat sekali. Lepas Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sepakat kaum muslimin. Maka Abu Bakar punya firasat yang kuat. Kerana itu pemerintahan Abu Bakar itu membawa kepada asas kejayaan umat Islam. Ketika mana semua orang tidak mahu menghantar tentera melawan Rom. Kerana mengambil kira menstabilkan negara Madinah kerana golongan murtad. Abu Bakar tak peduli. Disiapkan pada tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bagi memerangi Rom. Lawan Rom. Negara tengah huru-hara, tiba lawan Rom. Tentera pula diperintah oleh seorang jeneral muda yang ketika itu berusia 21 tahun. Pasal Rasulullah nak lantik dia, umur dia 18 tahun. Ketika mana berlaku misi. Sebab asas tentera ini telah pun disiapkan oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah wafat. Nabi tak sempat sempurnakan. Nabi mengambil kira kenapa Usamah. Usamah ni anak Zaid. Itu Zaid bin Harisah yang syahid dalam perang Mu'tah melawan Rom. Maka biar anak dia pula ambil alih supaya Rom tahu ini anak dia pula. Supaya menimbulkan ketakutan. Kalau ayah dia, kamu nak lawan pun payah nak menang, ini anak dia pula. Lebih muda, lebih tangkas. Dan ketika itu usianya 18 tahun atau masuk 19 tahun, muda. Tapi Rasulullah tak berani bantah. Tanya Waqah, usianya 21 tahun. Usia Usamah ini. Dan bala tentera di bawahnya semua orang-orang senior. Yang akan jadi tentera. Dia bos. Siapa buat tentera dia? Umar Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar dia jadi khalifah, tak boleh masuk dalam senarai. Dan dia minta izin Usamah supaya keluarkan senarai Umar Khattab untuk bantu dia memerintah. Kena minta izin walau dia khalifah. Sama kata boleh keluar Umar Khattab. Yang lain kena duduk bawah dia. Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua. Ada di bawah dia. Nabi dah siapkan pada tentera khas. Abu Bakar tetap bernekat menghantar Usamah pergi perang. Firasatnya tepat. Rupanya bila hantar tentera yang berjumlah lebih kurang 3,000 orang ini. Rom dia tak tahu apa yang berlaku pada masalah negara Islam. Bila Abu Bakar menghantar tentera, dia tahu ini negara yang kuat, sanggup lawan negara besar. Ini masyarakat yang murtad pula gerung. Kerana rupanya Abu Bakar ni bukan sebarang kepimpinan. Dia pergi lawan Rom. Kita sekeh je. Dia sekeh kepala je kita ni. Rom dia lawan. Akhirnya orang murtad diam. Orang yang tak nak bayar zakat, ketakutan. Kerana Abu Bakar punya polisi melihat jauh. Kita lawan Rom. Dan Rom juga gerung kerana melihat ini latar belakang. Ayah dia duluan perang. Sekarang anak dia. Maka Rom cabut lagi. Kemenangan moral berlaku. Tidak berlaku pertempuran. Dia kemenangan moral. Menang tanpa bertanding. Kerana ketakutan musuh. Bayangkan dia punya reputasi dia. Sehingga pemberontakan ataupun kelompok-kelompok yang
murtad selepas Rasulullah wafat, yang tak nak bayar zakat, yang tak nak sembahyang. Maka dengan ada polisi awal ke polisi luar yang hebat, semua tunduk balik. Semua takut. Semua akhirnya yang tak bayar zakat, bayar zakat. Maka ini firasat yang kuat. Walaupun orang semua tak suka. Kadang tak bayar. Tak, kata wakil aku tetap melakukannya. Aku tetap. Maka bila kita sebut firasat paling kuat ini wakil Siddiq. Tapi kita nak bicara tentang salah seorang ulama namanya Abul Faris atau Abul Fawaris. Yang dianggap antara syafaat yang antara firasat yang kuat. Dia kata untuk mendapat firasat yang kuat, kamu lazimi 5 perkara. Yang pertama kata dia, tundukkan pandangan daripada perkara yang haram. Contoh tunduk pandangan daripada perkara yang haram bukan sekadar tunduk tengok perempuan. Tengok semua benda haram. Kita tak tengok orang minara, tak tengok. Itu juga benda haram. Kita tak tengok patung-patung berhala, tak tengok. Kita tidak melihat pandangan-pandangan itu. Melainkan kita nak mengingkarinya. Kita tak pandang benda-benda haram. Bukan sekadar saya kata haram itu pada pandangan yang bersifat seksual. Pada semua benda yang kita dilarang melihatnya. Atau kita tidak melihat nikmat orang untuk didengki. Biarlah dia nikmat dia, kita pun tak pandang. Kita tidak melihat nikmat orang untuk kita merasa cemburu padanya. Oh dia ada kereta bagus. Kita tak tengok. Kita tak panjangkan pandangan kita tanya ni beli kat mana. Tak berminat. Sehingga orang nampak kita tidak cenderung untuk melihat perkara tersebut. Yang kedua, kata Syah Karmani atau Kermani, ialah dia mencegah dirinya daripada syahwat. Belajar cegah diri syahwat. Nak makan banyak, nak minum banyak, nak tidur banyak, lawan dia. Jangan nafsu kita yang ajar kita. Makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, tidur banyak-banyak. Sembang banyak-banyak. Tak. Dia mencegah hawa nafsunya daripada apa yang kehendak-kehendak dia. Sebab tuan-tuan kita hidup ni macam berdisiplin. Tuan-tuan pernah duduk asrama contoh. Apa yang tuan-tuan belajar daripada sistem asrama? Kita belajar kita tak boleh nak sembang banyak sebab kita ada jadual kita. Okay, kejap study. Pas study kena sini. Jadual. Hanya ada ruang-ruang kecil kita boleh. Kita pun tak boleh keluar bebas. Mana boleh keluar. Kalau ikut kita, ni asrama ni dekat tengah bandar. Tiap-tiap hari nak ke bandar. Tapi kan disiplin, tak boleh pergi. Weekend baru boleh keluar. Kita pun ada kad keluar isi. Tunjuk pukul berapa sampai pukul berapa. Mak kita nak tengok pun tak diizinkan. Melainkan waktu tertentu, outing. Pada anak dia. Tapi dia tak boleh tengok. Kalau saja nak datang tengok, guru ni boleh halang. Tak boleh makcik. Sebab ni waktu belajar. Makcik nak, nanti hujung minggu, hujung bulan. Padahal nak tengok anak dia, tak dibenarkan. Tentang kita terima asas itu. Disiplin. Akhirnya anak kita hebat. Sebab anak kita dah ajar disiplin. Jadi orang-orang yang nak firasat, dia kena disiplinkan nafsu dia. Jangan tidur tak reti nak bangun. Jangan makan tak reti nak berhenti. Jangan bercakap tak berhenti nak diam. Semuanya dia ikut nafsu dia. Dia bercakap apa je yang dia tak tahu ke, yang bersifat bohong ke, fitnah, cakap belaka. Asal boleh cakap. Sebab dia nak jadi profesor sebab tahu. Itu tak begitu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'in. Jangan kamu bercakap sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Saya kalau tak ada ilmu, saya tak nak komen. Saya tak reti sebab saya tak tahu. Ini orang yang kawan nafsu. Orang yang tak reti kawan nafsu. Dia terus komen. Baru cerita ni seorang mati terbunuh. Ni yang bunuh ayah dia lah. Terus komen. Dia tak tahu pun pangkal cerita. Ni yang bunuh girlfriend dia lah tu. Boyfriend dia yang bunuh. Dia bunuh mesti tak ada orang lain. Mesti orang ini. Dia tak tahu apa pun ceritanya. Cuma baca berita seorang mati. Maka boyfriendnya ditahan untuk siasat-siasat. Dia dengan cepat jump to conclusion. Terus lompat. Itulah orang kata dah. Memang lelaki tak boleh percaya. Bunuh lah. Lelaki tu. Padahal kawan tu mungkin sakit lain. Mati jantung ke. Kita pun tak tahu. Tapi mengulasnya lain macam. Anak hilang. Mak dia bunuh tu. Kau lain. Kalau cepatnya kita. Apakah kita tahu? Tak tahu. Tapi cakap. Apakah kita merasa waktu kita lepaskannya. Kita tak akan bertanggungjawab lagi. Sebab itu kata para ulama. Kita adalah tuan. Bagaimana kita tak lepas cakap. Bila mana kita lepas cakap. Kita menjadi tawanan perkataan kita. Asiru kalamihi. Tuan-tuan kalau tak bercakap, tuan-tuan bebas, merdeka. Tuan-tuan cakap, apa yang tuan-tuan cakap itu. Tuan-tuan akan jadi hamba pada apa yang kita cakap. Kenapa?
Setiap percakapan ada tanggungjawab. Ada-ada orang sama kita mahkamah dah. Habis kita. Itu mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Jadi, konstruksinya tak tahu jangan cakap. Itu cara mencegah hawa nafsu cakap. Tapi dia nak cakap semua. Isu rumah tangga orang dia nak cakap. Isu keluarga orang dia nak cakap. Isu berkait dengan hubungan orang. Isu semua dia nak cakap. Asal dia boleh cakap. So, ini orang ikut nafsu. Sebab tu kita tak cakap pada semua benda. Kadang-kadang dia cakap benda tak logik. Benda tak logik. Ada satu ketika. Orang kalau nak nilai orang tu bodoh tak bodoh, dia akan tengok cara dia bercakap. Manusia, bila orang pandai, dinilai orang dengan dua perkara. Orang pandai lah ni. Dan ini juga firasat. Pertama, dinilai dari sudut matanya. Yang kedua, dinilai dari sudut lidahnya. Dia cakap apa? Satu ketika, ada seorang qadhi hebat. Namanya Qadhi Iyas bin Muawiyah. Seorang tabi'in yang hebat. Sezaman dengan Ibn Sirin. Sezaman dengan Hasan Basri. Tapi dia ni qadhi. Hakim. Maka ada seorang mengadu pada dia. Kata, tuan qadhi, saya kena tipu. Saya telah, hamba saya beli ni hamba bodoh. Tapi yang jual saya tak ngaku. Dia kata, apa pula bodoh? Bijak hamba ni. Saya tahu dia hamba yang bodoh. Saya tak nak beli hamba bodoh. Kata Qadhi Iyas bin Muawiyah, bawa sini, bawa sini. Dia tanya dua soalan dia. Menunjukkan bodoh dia. Kaki awak dua kan, mana satu yang lebih panjang? Dia pun ulur satu kaki. Kaki ni panjang pada kaki ni. Bola kaki kan sama. Okay, tak apa. Soalan kedua. Kamu ingat tak malam kamu dilahirkan? Ingat tak? Oh ingat. Masa malam ni saya ingat malam dilahirkan. Oh ni confirm bodoh. Tuan-tuan ingat tarikh lahir kerana orang beritahu itu hal lain. Dia boleh ingat waktu malam dilahirkan, dia ingat. Maka kita tu orang bodoh. Kalau seorang kata tu, saya lepas ibu saya meninggal dunia, saya dilahirkan. Macam mana pula awak dilahirkan? Mak awak dah meninggal bila? Mak saya meninggal tahun lepas, saya dilahirkan tahun ni. Dia nampak kebodohan bercakap. Manusia, saya dah sebut bahawa ulama akan nilai seorang dengan pertama perkataan, kedua lirik mata dia, cara dia memandang. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tutup mata supaya tak tahu kepribadian. Kita kata tutup mata buat apa, saya dah kenal dia. Tuan-tuan cuma kenal fizikal. Mata sebenarnya dia menterjemahkan kepada akhlak. Akhlak. Warna mata, lirikan mata, cara melihat. Apakah dia boleh fokus ke tak boleh fokus. Kalau matanya melirik-lirik, tak boleh nak fokus, kita tahu ini mata khianat. Mata dia tak boleh fokus satu benda. Dia jadi liar mata dia. Yang sifat mata. Ini dibicarakan oleh para ulama ahli firasat. Sama juga lidah. Lidah, kalau bercakap ikut se, ikut dang, kita tahu. Dia ni tak takut pahala, tak takut dosa, tak harap pahala. Kalau komen dalam ruang kita tu, komen ikut dang, tahu ni orang dia ni tak takut dosa. Ni memang jenis orang otak-otak mereng semua. Sebab itu, bila kita bercakap, kita menjadi tawanan perkataan kita. Jadi bercakap. Sebab itu kata Syah Karmani, orang yang mendapat firasat, dia tak akan ikut hawa nafsu. Saya sebut hawa nafsu makan, minum, cakap. Semua tak akan ikut. Tidur dia mesti ada jadual. Dia tak ada tidur ikut dang dia, bangun ikut dang dia. Ini bukan ahli firasat. Kalau kita tanya tidur dia mesti ada waktu tidur. Bangun dia mesti beritahu waktu bangun dia. Dengan tepat. Dia tahu bila dia perlu bangun. Mesti bangun. Tentang orang yang dia tak tahu dia bangun pukul berapa. Tuan-tuan dengan janji dengan dia tak akan tepat. Awak pagi bangun pukul kadang-kadang pukul 9, kadang pukul 10. Jangan janji dengan dia. Jadi, kalau kita cakap dengan saya, biasa tidur sebelah, bangun pukul 4 pagi. Tuan-tuan janji dengan dia. Dan dia akan tepat. Bagaimana dia boleh tepat bangun tidur, berarti dia akan tepat janji dia. Kalau dia tak boleh tepat waktu bangun tidur, dia tak akan tepati janji. Tuan-tuan, tidur ni nak kawal susah. Kita tidur kemudian nak bangun ikut waktu yang ditetapkan. Bukan senang. Kita kan rasa ngantuk lagi, boleh lah setengah jam lagi, sejam lagi. Tapi dia boleh lawan, berarti dia tak ikut nafsu. Dan orang ni saya katakan kalau berjanji, dia akan tepati. Sebab dia boleh lawan nafsu tidurnya, apatah lagi setakat janji. Yang ketiga kata Syah Karmani, ialah dia sentiasa merasakan Allah pandang dia. Muraqabatullah, dia tahu buat ni Allah tahu, Allah tengok. Maka dia dalam keadaan depan orang, belakang orang sama watak dia.
Kata Allah tengok. Atau waktu bersendirian pun dia malu nak telanjang. Malu. Setengah orang, jangan kata bersendirian, depan orang pun selamba dia tunjuk aurat dia. Tapi kita lihat orang-orang yang muraqabatullah, dia waktu bersendirian pun dia takkan telanjang. Bukan kita kata haram bertelanjang seorang diri. Kita dah sebut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Waktu sahabat bertanya Rasulullah, seorang kalau dia bertelanjang seorang diri, apakah boleh atau tidak? Nabi kata, Wallahu ahaqqu an yastahya min. Allah lebih patut kamu malu. Kan kita kalau telanjang ke tak telanjang, Allah kan tengok sama je. Allah Maha mengetahui. Sama pada pandangan awak, tidak pada pandangan Allah. Kerana Allah melihat adab kita, akhlak kita. Bukan seorang ulama memakruhkan seorang tidur dalam keadaan telanjang. Tidur telanjang macam tu. Maka walaupun ternyata kita didik anak-anak baby kita kecil, kita tak ajar tidur telanjang macam tu. Bahkan kita selimut dia. Kita pakaikan pakaian dia. Walau dia anak kecil. Kenapa? Kita tahu itulah ajar cara ajar maruah. Ini kita katakan sifat watak ahli firasat. Dia bukan jenis orang dedah aurat ikut dang dia. Sebab dia tahu Allah melihat dia. Malu dia ada. Dan yang keempat, kata Syah, ialah zahir dia ikut sunnah Nabi SAW. Zahir dia, perbuatan dia, perkataan ikut sunnah Nabi. Lepas tu kita dalam melakukan sesuatu, kita kata Rasulullah buat atau tidak buat. Satu. Soalan kedua, Rasulullah larang atau tak larang. Sebab pertama, Rasulullah buat atau tidak, bukanlah dalil umum. Tetapi ia sebagai panduan umum. Kemudian kita kata Nabi larang atau tidak. Betul, Nabi SAW tak buat benda ni. Tapi Nabi larang tak? Nabi tak larang. Okey, saya ikut on lah. Rasulullah tak larang. Maka itu masih lagi kita mengikut perintah Nabi SAW. Sebab Nabi melarang kita melanggar larangannya. Kata Rasulullah SAW, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu haitsu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai' fashanibu." Kalau aku suruh sesuatu, buat ikut kemampuan kamu. Yang benda sunat ni kadang kita boleh buat, kadang tak boleh buat. Tak apa. Puasa sunat. Sama ada sunat Rejab ke sunat Syakban ke. Kadang kita boleh buat, kadang tak boleh buat. Isnin Khamis. Tak apa, buat sekadar mampu kita. Waktu kita tak buat, kita tak anggap menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kerana kita berdasarkan kemampuan. Dan itu asal Rasulullah sebut. Dan saya tak mampu. Itulah saya ikut Nabi beritahu. Ikut kemampuan. Dan ini kemampuan. Saya sedang ikut sunnah Rasulullah dengan tidak berpuasa sebab ikut kemampuan. Tapi kalau saya mampu, saya akan buat. Kemudian bila kata Rasulullah, aku larang kamu buat sesuatu, maka jangan buat terus. Jangan cerita kemampuan. Saat saya tak mampulah untuk tinggalkan benda haram. Tak boleh, awak kena mampukan. Saya tak mampulah tinggal rasuah. Tak boleh, awak kena tinggalkan. Saya tak mampulah tinggalkan zina. Tak boleh, awak mesti tinggalkan. Awak tak ada pilihan. Tak ada kompromi bab tu. Dalam bab perintah, sebab dalam perintah Rasulullah, ada yang bersifat, kita katakan wajib, ada yang bersifat sunat. Yang wajib ia. Yang sunat itu terpulang pada kita. Ada orang saya katakan, saya tak boleh puasa Isnin Khamis ni. Tapi saya buat sesuatu yang Rasulullah ajar. Beri makan pada orang puasa. Saya dapat pahala. Saya tak puasa, puasa saya untuk sehari saya. Tapi saya dah bagi makan untuk 10 orang. 10 kali puasa saya dapat. Sebab saya katakan kemampuan kita dalam melakukan sunnah berbeza-beza. Kecenderungannya. Ada orang start dalam bab puasa kurang, bab makan dia okey. Sunnah makan dia jaga. Sunnah makan. Dia jaga. Sebab dia suka bab tu. Makan ni. Tapi kalau cerita sunnah puasa ni, Allah slow sikit lah. Niat puasa dah niat. Pukul 10 dah buka. 10 pagi. Pantau offer makanan. Makan dia. Tak apalah, itulah kemampuan dia. Dan dia telah ikut apa yang Nabi sarankan. Buat ikut kemampuan. Dan apa yang Allah perintah. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa pada Allah pada kemampuan kamu. Maka itu kemampuan. Tapi saya tetap mencari kebaikan-kebaikan lain untuk dibuat. Kerana orang beriman, dia kalau terlepas kebaikan ni, dia akan cari kebaikan lain. Yang sama dengannya atau lebih utama dari ini. Saya mungkin tak mampu nak qiyam mulai. Ayuh saya nak bangun qiyam 3-4 pagi sebab saya, kalau dah bangun, payahlah nak tidur balik. Bila payah tidur balik, saya ada efek untuk esok harinya. Katakan. Lepas tu saya tidur-tidur je. Kalau macam terbangun, saya cuba tidurkan balik. Maka dia cari kelebihan lain. Yang Rasulullah sebut, pahala yang sama macam qiyamul lail. Salat isyak berjemaah. Seperti dibangun sebahagian malam. Salat subuh berjemaah. Seperti dihidupkan seluruh malam. Dia jaga itu.
Abu Bakar As-Siddiq, dia tak mampu nak bangun tengah malam. Sebagaimana kemampuan Umar Al-Khattab. Maka dia bertanya pada Nabi SAW tentang witir selepas isyak. Mana lebih afdal witir lepas isyak dengan witir tengah malam? Umar Al-Khattab, dia tak akan witir lepas isyak, dia akan witir tengah malam. Abu Bakar, dia tak akan witir tengah malam, dia akan witir lepas isyak. Dia consider bangun subuh. Maka kata Rasul kedua-duanya baik. Kerana ia kemampuan. Contoh kita nak tunggu tengah malam sampai tak bangun tu, baik kita buat terus. Baik saya buat lepas isyak tu, saya buat witir. Daripada saya perjudikan waktu, boleh bangun ke tak boleh bangun. Tapi kalau orang memang kuat, saya kata ada orang yang memang kalau dalam bab tidur, kata dia kuat, dia boleh bangun macam dia nak. Tak payah tengok alam pun tahu, dia boleh bangun. Pada sekali terkejut, dia boleh bangun terus. Kita bila terkejut, mengerang dululah. Tonggek dulu nak boleh terpusing sana pusing. Tahu-tahu terbabas juga. Kemampuan berbeza. Jadi, dalam bab perbuatan, ikut sunnah Rasulullah. Berusaha ikut sunnah. Kalau sama ada saya kata sunnah dengan apa yang Rasulullah lakukan. Atau kemampuan yang Rasulullah limitkan kita. Mampu kat sini. Tapi berusaha. Maka saya ada hujah. Kenapa tak buat? Kalau Rasulullah kata ikut kemampuan. Saya tak mampu. Maka saya senang ikut Rasulullah yang kata demikian. Rasulullah yang beri arahan tu bukan orang lain. Dan bila kita sunnah pada perkara yang Nabi tak larang. Artinya kalau Rasulullah, Nabi tak buat satu, Nabi tak buat. Itu asas yang saya kata sifat umum. Dan bila kita buat ni, saya buat ni benda Nabi tak buat, Ustaz. Macam mana kedudukan perbuatan ni? Apakah Nabi larang? Nabi pun tak larang, okey buat. Tapi kalau Rasulullah larang, secara khusus, Rasulullah larang sekian-sekian, maka kita perlu menjauhi larangan tersebut. Kalau larangan kita tak ada option. Suruhan berdasarkan kemampuan. Yang saya maksudkan adalah suruhan berupa perkara sunat. Adapun wajib kita juga tak ada option. Mungkin keringanannya pada caranya. Saya tak mampu semayang. Apa maksud tak mampu semayang? Saya tak sihat. Okey, kamu duduk. Keringanan itu mungkin berlaku. Kamu baring. Kamu tidur mengiring dengan cara untuk solat. Saya tak mampulah untuk puasa misalnya. Kalau ada alternatif, kamu bayar fidyah. Kalau ada alternatif itu, yang disyariatkan juga. Berdasarkan perintah daripada Allah dan Rasul. Dan yang kelima, ialah makan yang halal. Atau makan yang halal memang menjadi satu aspek penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pendidikan kita. Ajar anak-anak makan yang halal. Jangan ajar anak kita makan sedap. Ajar makan halal dulu. Sedap ke benda tu nombor 2, nombor 3. Anak-anak kita nak beli makanan, tanya halal tak halal. Biar dia berfikir benda tu. Setiap kali nak beli makanan, dia nak masuk kedai makan, dia terfikir halal ke tak halal. So, andai kata satu hari nanti mungkin dia jadi tak baik katakan, tapi tetap dalam kepala tahu makanan halal atau tidak. Itu ada orang tak puasa. Dia tak puasa buat benda salah. Tapi dia tak buat ni makan restoran kafir. Sebab apa? Haram ke dia. Itu dia ada asas itu. Asas tadi menyebabkan mungkin penyebab untuk dia berubah dengan cepat. Dia ayam, curi ayam. Dia tahu curi ayam haram. Tapi kena sembelih cerita imam, tolong sembelih. Dia tak berani makan haram kata dia. Artinya dia ada satu asas. Kerana tuan-tuan makan halal memang mendidik. Sebab tu saya pernah sebut kata-kata ulama. Bila mereka buat kajian. Kenapa tempat penduduk ni orangnya baik-baik? Kenapa tempat ni orangnya jahat-jahat? Rupanya dikaji kerana penduduk di sini banyak makan makanan halal. Yang di sini jenis tak peduli makan apa. Maka wataknya jahat. Yang kampung ni satu ni, dia banyak makan makanan halal. Kedai halal banyak. Berarti watak orang ni baik-baik. Kita kena tahu makanan halal. Dia bukan sekadar sebab doa mustajab. Amalan diterima. Dan ia juga sebab kepada pewatakan yang baik. Tentu kalau beri makanan yang haram, watak tu jadi kasar. Jadi liar. Tentu kadang-kadang kita terfikir macam mana saya nak didik isteri saya. Dia cakap macam-macam. Buat tengok isteri awak makan apa. Makan samyang ke. Makan benda-benda Korea ke ni. Tak peduli halal haram. Mungkin itu perangai dia. Penyebabnya. Itu ada seorang ulama. Bila dia berkahwin dengan seorang wanita. Yang pertama dia buat adalah dikuarantinkan isterinya daripada makanan.
Tak bagi. Sebab dia tak tahu ni ayah mertua dia tak boleh bak makan minum. Dia kerontingkan isterinya selama 40 hari. Dalam bak makan dia jaga. Akhirnya isterinya melahirkan seorang anak merupakan antara ulama besar dunia. Kesan bini dia tu ada. Dia waktu dia kahwin dengan isteri dia, antara benda dia jaga dia kawal isteri dia, makanan halal. Tak ada syubhat. Akhirnya dia dididik dalam tempoh 40 hari makanan halal. Akhirnya isterinya melahirkan anak yang cukup soleh. Bahkan menjadi ulama yang dirujukan kepada ulama-ulama yang lain. Kerana dia jaga makan. Dan kita bersama kadang-kadang kita nak didik anak cucu kita. Kadang kita tak beli apa benda kat tangan dia makan. Aiskrim apa dia makan. Coklat apa dia makan. Tak beli asal boleh sumbat. Asal cucu seronok, asal anak kita gembira, kita bagi. Jangan ia membentuk akhlak dia. Dia, degil dia, nakal dia, semua ni terbentuk. Lepas tu ahli firasat tetap atau paling kuat menjaga makanan. Lepas tu asasnya mudah. Kalau makanan ni orang baik sediakan, dia akan makan banyak. Orang baik siap makanan tak ada fikir dah kolesterol ke lemak tak. Dia orang baik. Atau kalau orang tak baik agama sediakan makanan. Walaupun dia siapkan makanan nutrisinya hebat, kita makan tu tak guna. Kenapa? Dia ada masalah makanan dia. Kerana kalau makanan itu haram walau bentuk macam mana pun bagus, tak akan beri manfaat pada agama kita, pada akhlak dan watak kita. Apatah lagi pada firasat. Atau kita tuan-tuan umur tua-tua ni. Tak, saya tua-tua saya nak semangat istiqamah agama. Benda kena jaga. Saya jaga solat subuh, solat Jumaat. Tuan-tuan jaga makanan. Kau dah jaga dosa sebab kecil manis ada gauk ada. Bukan yang tu. Yang tu jaga aspek lain. Aspek halalnya. Tetapi kita kena pasti kedai-kedai yang tuannya bagus agama dia. Lepas tu tuan-tuan makan tak perlu was-was. Minyak banyak tak apa makan dia. Kena agama dia. Kerana kita pegang makanan halal. Yang halal ni menjadi standard utama dalam bab makan. Bagaimana disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Disebut oleh Nabi SAW. Halal, lepas tu kita sebut kata tayyiban. Tayyiban ni standard yang kedua. Tapi halal standard yang asas. Pada anak-anak kita saya sebut, kalau nak suruh dia beli apa tengok tanda halal dia ke tak. Paling kurang lah. Disiplin kita paling kurang. Kita nak pergi cek kat kilang bukan kerja kita. Tak kuliah lah kita. Ni tak cek kilang pun payah kuliah. Nak suruh cek kilang ni betul tak. Tak ada kerja. Ustaz pun tak boleh pergi kuliah. Sebab ustaz pun kena cek kilang. Jadi kita badan autoriti, JAKIM kita ada. Ni badan-badan yang mengkaji halal. Grup-grup yang kita sensitif dalam bab ni. Sentiasa buat kajian, dia cek. Tengok makanan viral dia mula cek. Ni tengok ada satu restoran apa nama. Ayam kicap macam tu lah. Ambil ayam letak dalam apa nama ni pun tak kicap macam tu. Masak sekali. Punya kicap tu ada alkohol. Yang viralnya seorang Cina Muslim. Kenapa orang Melayu ramai sangat ni? Pada kita yang jual pun orang Melayu. Yang dulu kerja dengan kedai orang kafir. Puluhan tahun. Cik kicap, dizoomkan, diberitahu, tolong jangan makan. Ini ada alkohol sekian. Orang ni bagus. Dia punya sumbangan yang baik. Sebab dia boleh tengok viral je, dia pun cek halal. Bukan dengki. Tapi biar yang viral itu halal betul-betul. Halal betul-betul. Tapi jangan duk guna fitnah pula. Tak. Dia ni viral sebab guna jinx tak? Pelaris. Ini benda-benda yang perlu kita tinggal. Penting cara makanan tu halal. Dan cerita jing-jing tu. Kita jing dulu. Jing pelaris tak? Saya tengok ada jing 4 ekor. Ini tahajum. Ini khurafat masyarakat kita banyak. Tetapi kalau orang tu disediakan makanan halal, tak ada cerita jing lagi. Halal makanan dia. Sebab jing dia tak makan makanan halal ni. Dia tak akan makan makanan yang baik-baik. Kita kalau kita buat kajian tuan, kita lihat. Orang-orang yang mudah dirasuk pun kerana masalah makanan. Dia makan. Guru kami pernah menceritakan dalam kajian kerasukan. Ini yang dibuat oleh Darul Syifa dulu. Kita guru kami. Kami belajar dengan salah seorang daripada guru utama. Iaitu Profesor Almarhum Profesor Dr. Amran Kasimi. Saya masih ingat pada waktu beliau mengajar tentang kesan-kesan dalam bab sihir dan sebagainya. Antaranya lah wangian. Wangian. Bila wangian tu tidak diambil daripada negara Islam yang tak dikira halal haram, dia menjadi penarik kepada gangguan. Wangian.
Kenapa? Status halalnya tadi. Apa lagi benda yang masuk dalam tubuh kita? Itu wangian ni celek kat badan. Calik kat badan. Ini dalam perut kita, hati kita. Kalau Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang punya sebab-sebab kemustajaban doa. Kerana dia bermusafir, kerana dia dalam keadaan susah. Ini sebab-sebab kemustajaban doa. Tapi kerana makanan yang haram ditolak terus. Summa zakara rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram. Kata Nabi SAW, seorang lelaki yang bermusafir di tengah padang pasir. Jauh musafirnya. Kusuk masai rambutnya, berdebu wajahnya. Mengangkat tangan sambil berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ini semua asbab-asbab mustajab doa. Musafir sebab mustajab doa, angkat tangan sebab mustajab doa, menyebut ya Rabb, Tuhanku, Tuhanku sebab mustajab doa. Tapi makanannya haram kata Rasulullah. Fa anna yustajabulah, dah nak mustajab macam mana? Bayangkan kita ada 10, 15 sebab kemustajaban, tapi ada bab makanan haram, habis solat. Umpama kalau zaman saya ambil SPM, kita semua bahasa Melayu je fail belaka. Sebab asalnya bahasa Melayu. Tu kena ambil BM Julai. Tak dan Julai ambillah BM Ogos. September habis tahun. Artinya macam tu nilai bahasa Melayu dalam SPM. Generasi SPM lah. Dia mesti ada subjek trust. Dalam hubungan kita dengan Allah. Saya katakan saya pergi Mekah. Itu kan sebab doa mustajab. Saya musafir duduk kat Murtazang. Tapi makan haram. Makan haram. Duit rasuah. Duit-duit yang haram. Kemudian kita ke Mekah. Kat sana pun kita pun tak boleh makanan kita misalnya halal atau haram. Bagi contoh. Ataupun menjadi sifat kita dah makan benda haram. Lalu bagaimana kita rasa doa kita mustajab? Kan ini disebut oleh Nabi SAW. Kita perlu jadi satu ukuran dan kebimbangan. Sebab tu lihat makanan kita. Ia bukan cerita firasat yang tajam semata-mata. Tapi ia akhlak kita. Jadi saya kata isteri kita, suami kita. Nak suruh suami baik, jangan liar. Sediakan makanan yang baik untuk dia. Jangan biar dia makan kedai mana, kita pun tak peduli. Tak tanya. Abang makan kedai mana? Tahu kedai kafir, kedai Islam. Tak apalah suami kita makan ikut dang dia, dia pun buat balik ikut dang dia, kita pun sama. Pelahak sama, habis. Lepas tu isteri yang sediakan makanan untuk suami dia. Dengan dia tahu bahan-bahan dia halalnya. Pasti dia mampu mendidik suaminya secara tidak langsung. Abang yang sarapan kat luar, abang sarapan kat rumah. Ya, ni. Kalau abang nak sarapan, tanya kedai mana abang sarapan? Tahu juga sikit. Oh bagus kedai ni. Kita pun minta tolong bungkus. Kau nampak tak baik bang kedai ni, saya dengar tak elok. Orang kata haram, sekian-sekian. Ingatkan. Sebab dia akan merugikan rumah tangga kita satu hari nanti. Watak dia. Watak ketidakpedulian dalam hal agama. Ini disebut oleh para ulama. Orang yang tidak pedulikan apa yang masuk di mulutnya, maka dia ialah orang yang tidak pedulikan agama. Saya peduli tentang apa yang masuk mulut saya. Saya peduli. Tengok restoran, tanya. Ada yang segan tanya awak ni, siapa owner? Sedang ada halal. Cek. Oh ada halal. Sertifikat sampai 2024. Okay. Saya cek. Minimum saya katakan bila dia ada halal authority. Tapi kalau kita dapat mencari halal yang lebih baik dengan pengetahuan kita tentang seseorang yang baik, maka itu jauh lebih baik. Maka kita jaga makanan kita, anak-anak kita. Ini orang-orang yang soleh. Ini 5 cara bagaimana firasat itu tepat. Dengan cara yang pertama ialah dengan tundukkan pandangan kita, dengan menjaga syahwat kita, sentiasa muraqabatullah, ikut sunnah Nabi SAW, dan mestilah kita menjaga makanan kita dengan cara baik. Baik, ketika mana seorang ulama ditanya, mana firasat itu lahir? Di mana bermula firasat? Dia kata firasat bermula waktu ditiupkan roh dalam jiwa manusia. Allah tiupkan. Sebab itu bila ditiupkan roh, Allah perintahkan Adam sujud pada manusia. Allah perintahkan pada malaikat sujud pada Adam. Kerana Adam ada roh. Waktu Adam tak ada roh, tak diperintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Dimasukkan roh sujud. Artinya asalnya pada roh. Kalau roh itu baik, maka dia akan menghasilkan firasat yang baik. Namun apa yang disebut oleh Abu Hussein An-Nuri dibantah oleh Syekh Abdul Qasim Qushayri. Dia kata bukan asasnya di situ. Asas kerana roh itu adalah proses kejadian manusia. Dia tidak ada kaitan dengan firasat. Kerana firasat berlaku selepas itu. Firasat tidak berlaku waktu tiupan roh.
Tiupan roh itu ayat-ayat tentang roh, ayat-ayat tentang penciptaan. Tetapi yang sebenarnya firasat ini berlaku dalam proses bagaimana mereka membina keimanan mereka pada Allah. Membina pendekatan pada Allah. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Fattaqu", Nabi sebut dalam satu hadis, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Takutlah akan firasat orang beriman. Nabi menyebut proses itu orang beriman, bukan daripada proses roh. Proses orang itu beriman, kuat imannya. Maka ketika itu punya firasat yang kuat. Lalu Allah memberikan suatu ilmu khas untuknya. Ini disebut dalam kita bicara dahulu. Firasat ialah ilmun khassahullah. Ilmu yang dikhaskan Allah pada dia untuk dia mengetahui sesuatu yang batin, berlainan dengan zahir. Dia tahu. Maka itu firasat. Maka dengan sebab itu penafsiran itu lebih tepat. Husain bin Mansur mengatakan, orang yang punya firasat, bila dia menyebut kebenaran, pada kali yang pertama, maka dia tepat. Tuan-tuan, macam saya sebut, firasat ni bukan kita teka. Berapa umur awak? 20? Bukan. 23? Betul. Oh, saya ahli firasat. Tak, awak teka. Kalau salah lagi, awak teka lagi. Firasat ini, dia sekali tebak, sekali dia cakap betul. Sebut lagi, sekali cakap betul. Dia kerana dia ahli firasat. Ini ahli firasat. Dia bukan meneka-neka, dia bukan datang satu keraguan-keraguan. Baik, kalau kata ulama, di sana ada beza. Firasat orang-orang permulaan atau disebut sebagai murid, disebut perbezaan orang-orang ahli firasat ataupun disebut ahli makrifat. Murid berdasarkan kepada sangkaan. Apa maksud sangkaan? Dhon. Artinya berat keyakinan dia, namun masih ada keraguan dia. Berat keyakinan dia. Mungkin berat keyakinan 60, 70. Saya rasa awak ni sakit. Tapi kalau orang tak, saya okey. Dia pun mula ragu-ragu. Sebab dia pada berat sangkaan dia. Tapi ahli makrifat, dia tak sangkaan. Dia memang, dia cakap benda betul. Awak ni sakit? Tak, saya tak sakit. Oh, dia bohong. Dia akan berani cakap demikian kerana dia yakin. Jadi, golongan yang murid ni ternyata orang yang proses untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka dia ada mukaddimah dia. Macam kalau kita sebut dalam istilah main ni, dia ada professional, dia ada baru kita sebut pro, baru nak pro lah. Belum lagi profesional betul. Maka dia mesti ada kekurangan sikit. Jadi ahli firasat di kalangan muridin yang awal menjalani jalan Allah, dia punya sangkaan yang berat. Tapi bukanlah 100%. Namun ahli makrifat dia 100%. Dia berkata demikian. Dia tak akan ragu-ragu. Dia tengok tahu. Ini berlaku bila dia cerita bagaimana Imam Syafi'i. Dia jumpa seorang lelaki. Dahinya menonjol. Matanya hijau. Orangnya tidak berjanggut. Tahu ini orang menipu. Tengok, menipu. Tapi orang ni dia cuba untuk tasannuq berlakon depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia musafir bawa kitab. Di tengah padang pasir nampak ada tempat tinggal. Mungkin ada homestay ke, ada motel ke. Imam Syafi'i berhenti di sana. Dan ada seorang lelaki menunggu. Dia tengok wajah orang ni. Jahat. Nipu. Scammer. Firasat. Tapi saya sebut, ahli firasat dia tak akan kata, muka awak muka penipu, dia tak akan cakap. Itu ahli fitnah, dia diam. Sebab dia akan buktikan. Lalu Imam Syafi'i kata, hal min manzil, ada tak tempat menginap untuk satu malam? Dia kata ada. Maka Imam Syafi'i dia beri tempat menginap. Imam Syafi'i kata, ni punya, tengok layanan ni bukan, dia tahu, ini bukan orang yang baik. Bahkan bila Imam Syafi'i kata, boleh tak saya nak parking motor saya? Tak apa, parking tempat khas. Kita ada garaj khas. Sehingga dia mengorbankan bilik tidurnya untuk beri pada Imam Syafi'i. Oh, dia 2 bilik ni. Dan dia angkat makanan. Baiknya dia. Imam Syafi'i kata, ilmu aku berkata dia tak baik. Tapi dia berlaku baik. Tak apalah. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah, pada esok hari nak bermusafir. Dia kata, terima kasih atas kebaikan awak. Apa baik-baik? Awak ingat free je? Bayar. Maka Imam Syafi'i pun ketawa. Anda tahu, firasatnya betul. Dia tak marah untuk dia tahu. Ini memang tahu orang ni memang ambil kesempatan. Scammer. Tengok dari pun tahu. Tengok dari ni, depan dari ni. Dia panggil nati'ud jabhah sina'atuk dalam bahasa Arab. Ketika dari ni macam flat lah. Dia menunjuk sikit. Menunjuk. Kemudian dia ni tak dijanggut. Tak janggut.
Orang tak warak, tak jari janggut ni. Kita orang ni. Sebab tu Imam Syafi'i ketawa kerana ilmunya benar. Walaupun orang tu cuba berlakon. Sebab tu dia tanya, terima kasih kata kebaikan. Ingat free ke? Bayar. Sah gila-gila lah. Bayar. Cuti sekolah. Rate cuti sekolah. Kalau kita sekarang, rate cuti sekolah. Bayar. Imam Syafi'i membayarnya. Dan dia meninggalkan dengan rasa seronok, senang. Kerana ilmunya benar. Ini ahli firasat. Walau orang cuba berlakon, kita orang ni benar. Akan zahir waktunya dia akan kontra dengan perbuatan dia. Kita akan jumpa orang yang saya kata watak-watak hipokrit berlaku. Akhirnya pada waktu kita tahu kebenaran. Dia tak macam tu. Dia lebih buruk daripada perkataannya. Kenapa? Kerana dia cuba menutup keaibannya dengan cara tasanuk, pura-pura. Kata orang cuba tutup keaiban dengan kesungguhan untuk taubat, Allah pelihara. Orang cuba tutup keaiban secara hipokrit, Allah akan tunjuk lebih teruk pada tu perbuatan dia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.